Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Kembali lagi kita dalam slot kelas Bahasa Melayu Cikgu Sabah untuk kali yang ke-5. Baik, pada hari ini kita masih belajar tema yang sama, iaitu tema kekeluargaan unit 1, keluarga cergas dengan tajuk kenangan indah, kenangan indah semasa bercuti. Baik, kenangan indah semasa bercuti ini ialah kenangan indah Nabila ketika bercuti. Seterusnya kita tengok kita punya DSKP iaitu standard kandungan kita. Hari ini menjurus kepada tata bahasa. Okey, tata bahasa 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran kita ialah 5.1.1 dalam kurungan 1 dan 2. Iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, kata nama am dan kata nama khas. Kita nak tengok objektif pengajaran dan pembelajaran kita Baik, pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas serta menggunakannya mengikut konteks. Awak harus boleh menggunakan dan mengenal pasti kata nama am dan khas serta menggunakannya mengikut konteks. Konteks yang betul maksud cikgu Baik, seterusnya kita saksikan video ini, video pendek ini. Seri, lihat di sana. Ada bunga yang sangat besar. Oh, itu bunga Pak Ma. Nama saintifiknya ialah Rafflesia azlani. Bukan itu sahaja. Hutan belum ini juga kaya dengan pelbagai jenis haiwan seperti tapir, harimau dan gajah. Wah, hebat. Seri, mengapakah tempat ini dinamakan sebagai hutan simpan belum? Untuk pengetahuan kamu, nama belum diilhamkan daripada bunyi yang dikeluarkan oleh sejenis serangga iaitu belalang. Wah, hebat! Agaknya, apakah jenis perkataan yang dipaparkan di skrin tadi kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am dan kata nama khas merujuk kepada benda, haiwan, manusia dan tempat. Apakah perbezaannya? Mari kita teruskan pembelajaran. Okey, slide video pendek yang awak lihat tadi banyak berkisar mengenai penggunaan kata nama Sama ada yang pertama kata nama am, yang kedua kata nama khas. Kata nama am yang terdapat di dalam video tadi ada disebut kata nama am bagi benda, haiwan dan tempat benda, haiwan benda, haiwan yang kita dapat lihat benda di situ iaitu bunga. Kemudian kita ada haiwan seperti tapir, harimau, gajah. Itu adalah antara kata nama am yang digunakan dalam video. Manakala kata nama khas yang terdapat dalam video pendek tadi merangkumi manusia, iaitu kata nama khas bagi orang, Seri. Kemudian kata nama khas bagi bunga iaitu Rafflesia azlani dan juga kata nama khas bagi tempat yakni hutan belum. Hutan simpan belum. Baik, kita tengok lagi apa dia yang membezakan di antara kata nama khas dan kata nama am ni. Kita tengok binami ini. Binami yang ringkas ni. Okey. Okey.
dalam Binami yang ringkas itu ada dinyatakan bahawa kata nama am dia merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Ya, secara umum maksudnya secara kasar ya. Dia tidak ada pengkhususan. Berbeza dengan kata nama khas, dia merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Perbezaan di antara keduanya ialah kata nama khas ini biasanya ataupun mestilah ditulis dengan menggunakan huruf besar. Manakala kata nama am ini kita tulis dengan menggunakan huruf kecil, tetapi hanya pada tempat tertentu. Misalnya pada pangkal ayat, walaupun ia kata nama am, awak perlu tulis dengan huruf besar. Tetapi kata nama khas pada mana-mana tempat atau lokasi ayat, ya, dia tetap ditulis dengan huruf besar. Kita tengok slot pembelajaran kata kita pada hari ini. Okey, ini buku teks tahun 3 awak, jilid 1. Kita akan belajar tajuk ini ya, kenangan indah semasa bercuti, halaman 6 ya. Halaman 6 cikgu rasa kat sini, halaman 6. Okey, baik. Kita tengok kita punya slide yang seterusnya. Slide kita yang seterusnya berkenaan dengan percutian Nabila binti Abdul Aziz. Baik, ini contoh tugasan yang diberi oleh cikgu kepada Nabila ya. Ya, di mana Nabila diminta membuat ringkasan dari percutiannya. Baik, cikgu harap murid-murid dapat baca bersama-sama dengan cikgu sebelum cikgu beri huraian yang lengkap mengenai petikan atau teks ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan kenangan indah semasa bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Kota Batu Johor lama dahulu ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Kota tersebut terletak di puncak bukit di tebing Sungai Johor. Masjid Sultan Abu Bakar dibina pada tahun 1893. Masjid ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat iaitu Selat Teberau, Johor. Okey, kita dah baca petikan tadi. Apa yang cikgu nak beritahu pada awak di sini, dalam petikan ini terdapat penggunaan perkataan atau penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Baik, keduanya ya, penggunaan kata nama ini dibezakan dengan warna. Ya. Ada warna merah, ada warna biru dan ada warna hitam. Okey, kata nama am ya, kata nama am ditulis dengan menggunakan tulisan merah. Awak boleh tengok kat sini ya, tulisan merah ini yang ditulis dengan tulisan merah ini adalah kata nama am. Okey. Kalau awak perhatikan dalam contoh yang dia beri, ada lebih kurang 5 kata nama am. Walaupun sebenarnya ada lagi, tapi kita pakai contoh yang dia beri.
Yang pertama kereta, yang kedua harimau, yang ketiga benteng, yang keempat kota dan yang kelima bukit. Untuk yang ni ya, dalam ni cikgu tak bagi sebab cikgu nak awak fikir sendiri ya. Baik, kata nama am ini kalau awak tengok betul-betul, awak perasan tak? Ya, ditulis dengan huruf kecil. Yang pertama tu, pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Kereta, nama benda. Dia terletak di tengah-tengah ayat dan dia tulis dengan huruf kecil. Begitu juga dengan harimau. Harimau ini terletak di bahagian belakang ayat. Ya, pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau, noktah. Jadi, perkataan harimau atau haiwan harimau itu ditulis di belakang ayat, ya, dia terletak di belakang ayat dan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Itu di tengah dan di belakang kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Bagaimana kalau berada di hadapan ayat? Baik, ada kata nama am yang terletak di hadapan ayat, iaitu perkataan kota. Kota ini adalah kata nama am. Contoh, kota tersebut terletak di puncak bukit di tebing sungai Johor. Baik, kota ini walaupun kata nama am, awak perlu tulis dengan menggunakan huruf besar di awal perkataan. Sebab apa? Sebab dia terletak di awal atau di pangkal ayat. Kita kena sesuaikan mengikut peraturan atau sistem penulisan ayat. Kalau awak tulis dengan menggunakan huruf kecil, sebagaimana awak tulis perkataan ni dan ini ataupun ni, awak telah melakukan kesalahan dari aspek sistem bacaan, ya, atau tanda bacaan. Ini perkara ni awak perlu ambil berat ya. Baik, itu tentang kata nama am. Untuk kata nama khas telah ditulis dengan menggunakan tulisan yang berwarna biru. Okey, contoh kata nama khas dalam petikan ni ialah ni ya. Nampak tak? Oh, kejap. Cikgu dah silap. Sekali lagi. Yang ni dah silap. Okey. Kejap ya. Okey, sekali lagi kita bincangkan sekarang tentang kata nama khas pula. Kata nama khas, okey, tu dia yang cikgu buat dalam kotak tu. Okey. Dalam yang pertama, dalam ruangan yang pertama, kotak yang pertama tu ada 3 kata nama khas. Kemudian dalam ni pun ada lagi. Kemudian dalam ni kata nama khas. Dan akhir sekali, Sungai Johor. Dalam dua keterangan ini ya, cikgu cuma nak sentuh dalam 2 keterangan ini. Kata nama khas ini telah ditulis dengan menggunakan huruf besar walaupun berada di akhir ayat. Okey, awak tengok yang ini berada di akhir. Yang ni berada di akhir ayat ya. Yang manakala yang ni ini pun berada di akhir ayat. Manakala ini pun berada di akhir ayat. Kesemuanya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Tak kiralah di akhir ayat ke. Manakala yang di awal ayat tetap huruf besar. Di akhir ayat huruf besar juga. Ni pun sama ya. Jadi kesimpulannya, kata nama khas ini walaupun berada di depan ayat, tengah ayat ataupun di akhir ayat, awak perlulah menulisnya dengan menggunakan huruf besar. Okey,
berbanding, ya, berbanding dengan kata nama am, ya. Contoh kata nama am yang ada dalam petikan ini tadi, cikgu dah beri contoh kan. Beberapa kata nama am kita tengok semula seperti apa tadi? Kejap ya. Seperti seperti kereta, harimau, benteng, kota, bukit. Okey, untuk kata nama am ini sama ada berada di tengah atau di akhir, awak perlu tulis dengan menggunakan huruf kecil. Kecuali, ingat ya, kecuali ianya berada di hadapan ayat. Ya, seperti perkataan ini, ya, kota. Kota ni awak perlu tulis dengan huruf besar sebab dia berada di pangkal ayat. Itulah dia bagaimana cara kita membezakan penulisan kata nama am dan kata nama khas. Dan apabila awak baca satu-satu petikan itu, cikgu harap awak dapat kenal pasti perbezaan golongan kata berdasarkan kepada penulisan huruf penulisan frasa atau perkataan itu, sama ada ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil dan kedudukannya, ya. Baik, macam kata nama khas dia lebih bersifat khusus, manakala kata nama am bersifat umum. Perbezaan itu harus awak faham dan awak kenal pasti. Baik, untuk kita nak tengok pula kotak yang seterusnya ni, ya. Kotak yang terakhir ni kita nak tengok. Baik, dalam ni, ya, dalam ini terdapat banyak perkataan tapi tak di-highlightkan untuk kita bincang bersama-sama. Baik, dalam perkataan yang pertama, Masjid Sultan Abu Bakar. Kalau awak boleh nampak, cikgu rasa awak boleh nampak Masjid Sultan Abu Bakar ini. Oh, dah besar sangat lah cikgu tulis. Okey, kejap ya. Masjid Sultan Abu Bakar ni telah ditulis dengan menggunakan huruf besar. Jadi awak kena maklum bila ditulis dengan huruf besar bermakna dia adalah kata nama khas. Selain dari Masjid Abu Bakar, ada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni ini pun huruf besar. Maknanya ini pun kata nama khas. Satu lagi kata nama khas yang terdapat dalam ni ialah Selat Teberau Johor. Tapi ada kata nama am di sini, ya. Kata nama am di sini adalah perkataan selat. Dia terletak di belakang ayat dan ditulis dengan huruf kecil berbanding dengan perkataan apa tadi? Kota. Baik, cikgu rasa cikgu dah bincangkan dengan agak terperinci mengenai tajuk ini. Cikgu rasa cukuplah di sini penerangan cikgu atau kelas kita pada hari ini. Sehingga, ya, cikgu rasa cukup. Cikgu harap awak boleh faham, ya. Cikgu harap awak boleh faham sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang lain. Rajin-rajinlah belajar dan Assalamualaikum.